Hello dan salam sejahtera kepada pendengar semua. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang tamadun Islam dan tamadun Asia. Nama saya Meraya Anak Bengau. Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun? Tamadun berasal dari perkataan Arab Madana, madun, median dan pengerti pembukaan bandar atau masyarakat. Tamadun membawa maksud peradaban, pembangunan atau kemajuan. Tamadun atau peradaban dapat diartikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju melalui kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Tamadun yang saya pilih untuk pembentangan pada kali ini adalah tamadun Cina. Tamadun Cina merupakan antara tamadun yang tertua dan berterusan sehingga kini di atas muka bumi ini. Tamadun Cina mengamalkan keterbukaan semasa berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain. Tamadun ini terbahagi kepada bahagian iaitu pembinaan, zaman peralihan dan zaman moden. Antara kegemilangan tamadun Cina adalah dalam sistem pentadbiran falsafah, sastra, unsur moral dan penciptaan serta sains. Tamadun Cina sangat popular dengan sistem peperiksaan yang mengambil masa selama 3 hari, 3 malam dan hukuman akan dijatuhkan kepada sesiapa yang meniru. Antara sejarah tamadun Cina ialah tamadun Cina dipercayai telah wujud sejak milenium ke-6 sebelum Masihi dan dipercayai lahir di lembah Wangho berdekatan dengan sungai Wangho. Perluasan tamadun Cina bermula apabila munculnya dinasti Qin pada 221 sebelum Masihi sehingga 206 sebelum Masihi yang diasaskan oleh Maharaja Qin Shi Huang. Pemerintahan berbentuk sistem feodal telah digantikan dengan pemerintahan yang melahirkan empire pada zaman dinasti Qing. Maharaja Qin Shi Huang pada zaman itu telah berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China bagi melahirkan sebuah empire. Antara etika dan peradaban tamadun Cina. Tamadun Cina berasal dari budaya Cina yang peradaban di Sungai Wangho atau Sungai Kuning Cina yang berjaya untuk wujud berdikari dan bebas dari pengaruh keterlaluan budaya utama pada pusat-pusat peradaban utama yang lain. Justru itu, Cina mampu membina dan mempertahankan keaslian diri dan budaya mereka. Antara faktor Cina mampu menghadapi ancaman budaya luar tradisi kampung ialah sistem ekonomi tani yang memberikan semangat kekitaan semula dari kampung, negeri dan negara. Keluarga tani digerakkan secara beramai-ramai ke kawasan baru bagi meneroka baru dan sistem tali air dan saranan dimajukan selari dengan ideologi pemerintah kawasan baru. Nilai-nilai dan etika di dalam peradaban Cina. Nilai-nilai ini terbahagi kepada 2, iaitu 5 hubungan wulun dan 5 sifat mulia hujan. Wulun adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat. Selain itu, hubungan antara ibu bapa dan anak, hubungan antara suami isteri, hubungan antara adik-beradik, dan hubungan antara rakan-rakan. Manakala ujung pula adalah Ren, bermaksud cinta kasih iaitu sifat mulia pribadi seseorang terhadap moralitas, cinta kasih, kebajikan, kebenaran, tahu diri, halus budi pekerti, tanggaran rasa, keprimanusiaan. Kedua adalah Yi, bermaksud kebenaran, keadilan, kewajiban, iaitu sifat mulia pribadi seseorang dalam solidaritas serta sentiasa membela kebenaran.
Ketiga ialah Li, bermaksud kesusilaan dan kepantasan, iaitu sifat mulia peribadi seseorang yang bersusila, sopan santun, tata krama dan budi pekerti. Keempat adalah Zi, bermaksud kebijaksanaan, iaitu sifat mulia peribadi seorang yang arif, bijaksana dan penuh pengertian. Terakhir ialah Zin, bermaksud dapat dipercaya, iaitu sifat peribadi seseorang yang selalu percaya diri dan dapat dipercayai orang ramai dan sentiasa menepati janji mereka. Antara kesenian Cina yang sangat saya kagumi adalah kesenian kaligrafi. Kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara Cina. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kuantiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antara dawat, berus, kertas dan kadang-kadang sutera. Dawat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dawat bersama sedikit air sehingga mendapatkan konsisten yang betul sebelum menulis. Berus diperbuat daripada bulu kambing, rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. Kertas yang digunakan adalah sejenis kertas zuan yang mudah menyerap dawat. Gambar tersebut adalah contoh kaligrafi yang dibuat oleh orang-orang Cina. Ras atau keturunan tamadun Cina di Malaysia. Orang Cina Malaysia merupakan warga negara Malaysia yang berketurunan bangsa Han. Mereka merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan kebanyakan mereka adalah keturunan pendatang berbangsa Han yang datang ke tanah Melayu semasa pemerintahan dinasti Ming sekitar abad ke-15. Dinasti Qing dan Republik China. Bangsa Han gelombang pertama datang pada abad ke-15 semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan diplomatik antara kerajaan China dan Melaka memuncak semasa di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, di mana baginda berkahwin dengan puteri Hang Lipo, lalu membawa bersama golongan bangsawan, pengikut-pengikut dan hamba dari negeri China ke Melaka. Kebanyakan daripada mereka terdiri daripada keturunan Fujian. Rombongan tersebut membawa masuk bangsa Han yang kemudiannya berkahwin dengan penduduk tempatan lalu membentuk kumpulan masyarakat peranakan. Maka mereka boleh didapati di Bukit Cina. Kini keturunan masyarakat ini kebanyakan dari wilayah Fujian di mana ia digelar Baba bagi lelaki dan Nyonya bagi perempuan. Kesimpulannya, tamadun Cina merupakan antara tamadun yang tertua dan berterusan sehingga kini atas muka bumi. Tamadun Cina mengamalkan sikap keterbukaan semasa berinteraksi dengan tamadun-tamadun dunia lain, integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. Walaupun begitu, tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai tamadun yang berkesinambungan dan berterusan sehingga kini. Sekian, terima kasih.